Sejuk. Hari ni hujan di Kuala Terengganu. Daripada malam tadi. Mungkin dah nak banjir ni. So, kita tengok soalan pertama ya. Tutorial questions, question 1. Okay, so this one is to calculate the NPV of the project. Okay, ada nak share jawapan? Volunteer to share the answers for this question? Hello? Senyap semua ni? Semua tak buat ke? Ataupun soalan ni alah senang sangat nak tunjuk? Kacau. Bagi jawapan, share jawapan saja ke? Jawapan akhir dia berapa? Calculate the NPV of the project using a risk discount rate of 20% per year. Satu 66 macam-macam ni. 1,606,500 NPV. Ada yang dapat 66,662,100. 173, 148 ringgit NPV. 173. Alright. So, okay, dah ada jawapan di situ. 173, 148 untuk soalan 1. A project generates following cash flows beginning of years. Jadi kalau kita tengok soalan ni, soalan apa? 1 ni. Okay, saya besarkan lagi. Dia terus bagi cash flow untuk beginning of year 1, dia involve RM100,000 contractors fee, maknanya yang ni cost untuk awal tahun pertama. Okay, awal tahun pertama. Tahun yang kedua, pada awal tahun kedua, RM200,000 contractors fee. Tahun ketiga, contractors fee juga RM200,000. Pada akhir tahun yang ketiga, barulah dia dapat jumlah inflow, okay, income ataupun inflows daripada sales 1 juta. Jadi di sini kita tahu dia punya rate dia ialah 20%. 20%. Dan tahunnya ialah 3 tahun. Jadi kalau 3 tahun, beginning of year 1, beginning of year 1 ni maknanya RM100,000 ni kita
andaikan, okay, kalau kita tengok tahun kita, dia biasa start daripada kosong. Okay, 1, 2, 3. Okay. So, beginning of year 1, year 2, beginning of year 3, dan okay, ni end. Okay, end of year 3. Jadi kalau beginning of year 1, maknanya kita sini end kita masih lagi kosong. Okay, so di sini 100,000. Okay, 100,000 negatif. Tahun yang kedua, okay, tahun yang kedua ni baru kita ambil 200,000 untuk interest, kita darab dengan interest 1 plus dengan 0.2 year 1. Okay, ini untuk year 1. Ini current year. Okay, dan seterusnya lah. Okay, dan seterusnya kita akan ambil 200,000 darab dengan interest pada tahun yang kedua. Okay, tahun yang kedua iaitu okay, 1 plus dengan 0.2. Ataupun dan satu lagi kita tahun yang ketiga ni, akhir tahun yang ketiga, okay, yang ni ke sini. Dan tahun yang ketiga, saya sambung kat bawah ni, kita dapat 100, bukan 100,000, 1 juta. Okay, untuk tahun yang darab dengan 1 plus dengan 0.2 untuk tahun yang ketiga. Okay, so kita dapatlah last sekali dia punya net present value. Okay, di sini interest rate, saya kata hari itu kita boleh refer kepada table ataupun kita kira dengan calculator. Jadi yang ni kalau kita menggunakan calculator, kita buat 1 plus dengan 0.2 tahun 1, ataupun refer table, maknanya kena cari table lah, present value punya table. Okay, ni present value punya table. Okay, Google dalam ataupun cari dekat belakang buku teks, biasa kita ada kan. Present value table, present value of RM1 that is okay, 1 plus okay, 1 plus Rn to the power of minus n ni maknanya untuk tahun tu lah. Where R sama dengan interest rate and number of periods. Okay, yang ni kalau kita guna calculator, kita boleh masukkan 1 tambah R ni, ataupun kita refer kepada present value table untuk 20% interest rate. So kita ambil yang di sini, okay, 20% interest rate. Okay, di sini yang akhir sekali ni 20%. Jadi tahun 1 maknanya kita darab dengan tahun 1, bukan tahun 1, current year kita darab dengan 1. Untuk tahun 1 kita darab dengan 0.833, tahun yang kedua 0.694. Okay, tahun yang ketiga 0.579 ni. Okay, so yang ni. Okay, saya tak nak tanda ni. Okay, so kita ambil daripada sini. Untuk tahun 3 tahun tu yang 20% punya saja. Okay. Jadi kalau kita guna table menggunakan interest factor yang diberikan daripada table, kita still lagi dapat lebih kurang sama jawapan tu, walaupun punya belakang dia tu berbeza sikit lah, 173,000 juga, tapi kat belakang tu 148 tu dia lari sikit. Okay, dia tak sama sebab yang ni guna calculator ni kita dia lebih precise lah. Kalau guna table tu maknanya kita dapat yang seragam. Okay, jadi
Kalau kita ada just 3 tahun macam ni, maknanya kita tekan calculator pun it's okay lah. Kalau kita ada yang banyak banyak calculation, banyak tahun sampai 15 tahun ke apa semua, okay, kita balas nak tekan calculator satu-satu. So kita boleh guna interest factor daripada table tu saja. Jadi semua yang tahun pertama, kedua dan yang ketiga ni, sebab dia bagi beginning, okay, beginning of year. So that's why untuk beginning of year 1 ni, okay, beginning of year 1, jadi kalau year 1 punya beginning, kita belum cukup tempoh dia setahun lagi kan. That's why beginning of year 1 is current value. So 100,000 ni kita terus kira dia sebagai 100,000 negatif lah. Okay, sebab dia permulaan tahun yang pertama. Okay, permulaan tahun yang pertama. Maknanya kalau permulaan tahun yang pertama, beginning of year 1, permulaan tahun yang pertama maknanya sekarang lah. That's why kita tak darab lagi dengan interest factor untuk cari present value, sebab present value dia ialah 100,000 lah. Okay. Beginning of year 1, which is now, is present value. So 100,000 yang pertama ni present value. That's why kita just kalikan dia dengan satu saja. Okay, maknanya dia dapat jumlah asal lah, nilai asal. Tahun beginning of year 2, beginning of year 2 maknanya next year punya. Okay, next year, iaitu selepas tamat tahun yang pertama ni, end of year 1 dia jadi beginning of year 2. So dia baru interest factor dia baru satu lah kat sini. Okay, year 1. So kita ambil sini 1, 2 dan 3 ni, 3 bila kita dapat income ataupun kita dapat inflow daripada cash sebanyak 1 juta. So di sini kita tambahkan menunjukkan jumlah inflow pada akhir tahun yang ketiga. So 1 juta, okay, darab dengan 1 plus 0.2 to the power of 3 ni untuk tahun yang ketiga. Okay, akhir tahun yang ketiga. Ataupun 100 juta ni kita darab dengan sebarang figure daripada table tadi. Okay, kita ambil, kita tak perlu tambah 0.2 ni lah. Okay, kita just darab terus daripada table. So dia akan dapat 173 something lah. Dia tak dapat 173,148 macam ni. Tapi still lagi jawapan tu acceptable. Okay, yang ni untuk question 1. Okay, question 1. Contoh yang saya beri sebelum ni, kita punya inflow tu mungkin pada tahun, setiap tahun tu kita dapat kan. So dia berbeza sikit. Maknanya di sini kita kata negatif tu bila cost, okay, dan bila outflow. Kalau positif maknanya inflow, so kita kena letak plus sign dia ataupun kita kena tambahkan. Jadi bila kita dapat RM173,148 tu, jadi jumlah dia positif, maybe kita akan accept the project. Okay, untuk question 2. Okay, question 2 ni ada banyak calculation yang kita kena buat sebab dia ada 4 project. Okay, untuk mencari payback period. Okay, untuk mencari payback period. Bukan nak cari NPV ni, tapi nak cari payback period. Okay, jadi given the cash flows for the 4 projects ABCD and using payback period decision model, which projects do you accept and which project do you reject with a 3-year cut-off period for recapturing the initial cash outflow. Okay, dia punya cut-off period dia nak 3 tahun. Sama ada kita nak accept ataupun reject. Assume that the cash flows are equally distributed over the year for payback period calculations. Okay, so
Yang ni kita kena kira satu-satu. Okay, mula-mula kita settlekan untuk projek A. Lepas tu siap kita kira untuk projek A. Kita cari pula payback untuk projek B, C dan juga D. Jadi di sini bila nak cari payback, okay, payback untuk A, so kita tahu di sini dia punya cost dia ialah 10,000. Jadi 10,000 untuk year cost cash flow year 1 4,000, cash flow year 2 4,000. Okay, jadi year 1, so kita untuk A ni, untuk projek A, negatif 10,000. Okay. Year 1 kita dapat 4,000 inflow, cash inflow. So kita keluarkan kos pada awal tahun tu 10,000, negatif 10,000, dan tahun 1 kita dapat 4,000. Jadi di sini baki ada lagi negatif 6,000. Okay. Maknanya kita tak cover lagi yang 10,000 tu. Tahun yang kedua, okay, negatif 6,000 yang masih tinggal untuk kita recover tu, plus dengan tahun yang kedua 4,000 kita dapat cash. So masih lagi tinggal negatif 2,000. Okay. Maknanya tahun 1 we have 6,000 left, okay, to recover. Okay, maknanya 6,000 lagi yang masih tinggal untuk kita cover. Year 2, okay, there are 2,000 left to recover. Ada 2,000 lagi nak kena cover daripada kos 10,000 ni. Year 3, okay, year 3 kita bawa negatif 2,000 tu yang masih tinggal tu, plus dengan 4,000 income ataupun cash flow untuk year 3, 4,000 juga. So kita dah dapat positif 2,000. Positif 2,000 di sini, maknanya di sini kita dah fully recovered. Kita dah fully recovered. So bila kita dah tahu kita dah fully recovered kita punya cost 10,000 ni dalam tahun yang ketiga, dalam tahun yang ketiga, maknanya kita tak perlulah nak kira untuk tahun 4, tahun kelima tu, sebab masuk tahun ketiga tu dah cover 2,000 positif lah. Okay, maknanya di sini dia punya cost tu kita dah cover dekat tengah-tengah ni antara tahun yang kedua dan tahun yang ketiga. Okay, kita dah cover antara tahun yang kedua dan tahun yang ketiga. Jadi macam mana kita nak tahu dia punya tempoh yang sebenar? 3 tahun ke, 2 tahun ke, ataupun berapa? Macam mana nak tahu? Okey, 2 tahun setengah. Okey, macam mana kita nak tahu 2 tahun setengah tu? Okey, di sini kita dapat kira bila kita dapat positif tu kan, okey, 2,000, okey, 2,000 positif tu, ada dah yang tolong jawab tu. Okey, 2,000 daripada jumlah 4,000 yang kita dapat income pada tahun yang ketiga, maknanya di sini ialah 1/2. Maknanya di pertengahan tahun ni, okay, di pertengahan tahun antara tahun yang kedua dan tahun yang ketiga. So di sini kita dapat nyatakan bahawa payback period untuk projek A, for projek A ialah
2 tahun setengah. Okay. 2.5 years. Okay, 2 tahun setengah. Di tengah-tengah ni. Okay, jadi bila kita nak kira untuk projek B, sama juga. Okay, untuk projek B sama juga. Kita buat pengiraan pada tahun yang pertama, okay, 25,000 kos, so negatif 25, cover 2,000 saja untuk tahun yang pertama, dan seterusnya untuk tahun kedua, ketiga, keempat, apa semua tu kita buat macam ni lah. Okay, kita buat ni. Lepas tu tengok pada tahun ke berapa untuk projek B ni kita dapat cover. Okay, mungkin boleh bagi jawapan untuk projek B. Okay, so bila kita buat pengiraan ni kan macam pengiraan bodoh-bodoh je kan, tolak-tolak by years, sebab kita start dengan kos 25,000, lepas tu tolaklah income 2, lepas tu 8, lepas tu 14. Okay, bila kita tolak sampailah kepada 14,000 ni, masuk tahun yang keempat tu baru, tahun yang ketiga ni dia tak cover lagi, tak cukup lagi 25,000. So, masuk tahun yang keempat tu, ataupun antara tahun yang ketiga nak masuk tahun yang keempat tu, barulah dia dapat recover, dia dapat cover semua projek kos 25,000 tu di pertengahan, bukan pertengahan lah, somewhere in year 3 and year 4. Jadi di sini, okay, kita tahu di sini. Bila kita nak tahu precisely tahun yang ketiga, antara tahun yang ketiga dengan tahun yang keempat ni berapa, so kita ambil jumlah yang dia masih lagi tinggal, iaitu untuk tahun yang keempat tu negatif 1,000 dibahagikan dengan income tahun yang keempat 20,000. Okey, macam yang kita kira ni tadi. Okay. Untuk tahun yang ketiga ni kan, kita ambil daripada sini. Untuk tahun yang projek B ni pun sama juga, iaitu tahun yang keempat kita left 1,000 to recover, maknanya 1 bahagi dengan, okay, tahun yang keempat 20. Okay. So 1/20. Jadi 1/20 tu kalau bahagikan mungkin kita dapatlah 0. berapa, ataupun kita boleh je ambil dalam pecahan ni, maknanya tahun yang dia kena cover untuk projek B ialah 3 tahun 1/20 bulan, ataupun kita ambil dalam pecahan, kena tekan kalkulator, dalam perpuluhan 1 bahagi 20 maknanya 0.05. Jadi 3.05 tahun. Di 0.5 tu mungkin beberapa minggu lah, okay, untuk projek B. So kalau kita dapat untuk projek B, dia punya payback period ni, okay, payback period 3 tahun lebih, okay, 3 tahun lebih 0.5, lebih daripada 3 tahun. So kita boleh decide lah projek B ni sama ada kita nak accept ataupun reject. Okay, kita reject. Jadi sebab apa kita reject projek B? Okay, 3 tahun ni sebab di sini dia kata which project do you reject with a 3-year cut-off period. Okay, maknanya company decide kalau 3 tahun, lebih daripada 3 tahun, projek tu kita akan reject. So, projek B dia tak meet kriteria. Projek A kita boleh accept. Okay, sebab dia 2 tahun setengah saja. Okay, seterusnya kita buat pengiraan untuk projek C menggunakan metod yang sama, iaitu kos asal kita dah spend 45,000
cover 10,000 tahun pertama ada balance lagi 35, cover lagi 15 ada lagi 20, lepas tu 20. Okey, tahun yang ketiga ni, tahun yang ketiga cover 20. Maknanya tahun yang ketiga sharp kat situ dia fully recover dalam tahun yang ketiga. So, macam mana kita decide untuk projek C? Okey, projek C 3 years. 3 tahun cukup-cukup ngam. Jadi boleh lagi kita accept, okay? Sebab dia dalam point acceptable lagi. So untuk tahun yang ketiga dia cover sepenuhnya 45,000, tak ada lebih tak ada kurang. So 3 tahun genap. Okay, projek C is acceptable. Projek D pula, okay, sama method dia 100,000. Okay, cost dia besar tapi dia generate for the year 1, okay, 40,000. Tahun yang kedua ada lagi 60,000. Okey, 60,000. Tapi tahun kedua dapat 30,000, ada lagi 30,000. Tahun yang ketiga, okey, tahun yang ketiga 20,000 kita dapat cover. So ada lagi 10,000. Okey, tahun yang keempat ngam-ngam baru kita dapat cover. Okey. Jadi sama juga. Tahun yang keempat baru cukup 60,000. 60,000, 100,000. So kalau kita tengok sini pun, okay, 100,000 kita spend. Lepas tu kita dapat 40, 30, 70, 90 dan baru kita dapat sini 100,000. Jadi betul-betul tahun keempat kita dapat cover semua untuk D projek D. So tahun yang keempat memang lebih daripada yang kita nak lah. So projek D is rejected. So yang kita accept tadi antara projek A dengan projek C. Okay. Antara projek A dengan projek C. So kalau kita nak decide lagi, satu je kita nak projek ni, sama ada projek A ke projek C. So kita decide macam mana? Kita projek A. Okay. Jadi maybe kalau kita kena decide juga which project is to be accepted, okay, between project A and project B, since project A and project C both meet the criteria within 3 years, so we can say that we may choose the project with the shorter payback period or project A. Okay, project A kan, project A. Jadi untuk kalau kriteria yang kita nak decide ialah menggunakan payback period. So kita ambil yang lebih cepat bagi pulangan. Okay, payback dia lebih cepat. So kita accept A punya project. Tapi tengoklah, maybe sometimes company dia tak decide based on satu kriteria saja. Mungkin ada lagi beberapa faktor lain. Kalau dia kata projek A ni kita kena deals dengan supplier A. Supplier A ni dia macam cerewet sikit, dia macam ni apa semua kita tak suka. So kita kata kalau projek C ni supplier dia bagus, bahan dia lagi berkualiti, dia senang nak buat nak bincang. Jadi kita bolehlah decide kalau based on kriteria lain lagi yang kita nak decide. Tapi kalau ikut payback saja, maknanya A ni dah meet kriteria lah, sebabnya dia shorter payback period. Okay. Jadi di sini maknanya kita faham function dia apa.
Okay, untuk payback period, dan kita tahulah at least macam mana nak kira payback. Okay, untuk question 3, Swanson Industries has a project with the following projected cash flows. Initial cost year 0. Okay, year 0 iaitu current year dia dah spend 240,000. Cash flow year 1, 25. Cash flow year 2, 75. Cash flow year 3, 150. Cash flow year 4, 150,000. Okay, required using 10% discount rate for this project and the NPV model. Should this project be accepted or rejected? Okay, kalau menggunakan 10% discount rate, jadi kita just masukkan pengiraan kita ni menggunakan 10% discount, menggunakan calculator ataupun table. Okay, so kita buat pengiraan. Okay, dah ada yang kira jawapan ni? Kalau menggunakan 10%, so untuk tahun yang pertama, negatif 240. Okay, kita belum discountkan lagi sebab this is the present value untuk initial cost year 1, year 0, okay, current year. Untuk year, okay, cash flow year 1, baru kita dapat, okay, jumlah sebanyak 25,000. Okay, 25,000. Kita darab dengan interest dia. Okay, 1 plus 0.1. Okay, ini tahun 1. Plus 75. 1 plus 0.1. Year 2. Okay, dan seterusnya. Ataupun yang 1 plus 0.1 ni kita ambil daripada table NPV lah juga. Plus 150. 1.1 kat sini. 1.1. So totalkan NPV, net present value, tolak, tambah ke jumlah yang kita dapat di sini setelah kita darab ni berapa, tambahkanlah. So NPV dia kita dapat, okay, NPV ni kita nak decide accept ataupun reject bila kita dapat positif. Okay, can you give the answer? Macam mana dapat banyak tu? Okay, jadi bila kita tekan calculator daripada pengiraan tu,
ataupun kita masukkan table tu daripada table NPV tu, NPV tu kita ada satu yang annuity tu kan, satu lagi yang biasa ni. So kita gunakan present value yang biasa ni sebab kita nak cari present value je. So ambil yang present value table, okay, daripada 10%, so 0.09, 826, 751. Jadi di sini jawapan yang akan diperolehi oleh student dia berbeza sedikit jika ambil daripada table. Maknanya ambil daripada table ni, kita just masukkan nilai, okay, 0.909. Sini 0.909. Jadi kalau 25,000 kita darab dengan 0.909, yang 25,000 ni dia akan jadi 22 saja sini. Okay, nanti dia akan jadi 22,725. Okay. Ataupun kalau yang tekan kalkulator 25,000 darab dengan 1.10 apa? Ya, 25,000 ni kena guna kalkulator. Okay, dia akan jadi 225 macam tu. Kot. 225 bukan. Ah, 275. Okay, 27500. Okay, dia bezalah. Dia beza apa? Jika kita masukkan kalkulator kat sini. Yang ni saya tak ada apa kalkulator saintifik. Jadi saya tak boleh nak kira untuk apa ni tahun yang kedua tu, sebabnya tak boleh nak letak dia punya power tu kan. Jadi that's why di sini saya guna table lah. Jadi bila NPV kita saya ambil daripada table ni, darab dengan 25, darab dengan 75, 150, 150. So dia akan jadi 59. Okay, 9, 859 macam tu. Okay, so jawapan yang diberikan ni, okay, 59,000 something. Jadi 59 lebih 59 something, kalau kat belakang ni beza sikit tu masih lagi diterima. Okay, jawapan tu terima lagi lah, okay, sama. So jika discount rate 10%, kita dapat 59K lebih kurang. Using 15% discount rate, using 20% discount rate. Okay, yang ni kita kena kira sekali lagi kalau menggunakan 15%, kalau menggunakan 20%. That's mean dekat sini kita gantikan. Okay, kita ambil daripada table 15 ataupun daripada table 20 ni. So kita akan dapat jawapan untuk B dan juga C, okay, dengan calculation kaedah yang sama. Jadi yang 15% discount rate ni kita akan dapat 22,000, okay, lebih, okay, 22,000. Dan untuk yang ketiga discount 20% kita akan dapat negatif, okay, 7,000 lebih. Jadi di sini kalau kata NPV punya calculation, okay, untuk NPV kita kata kita akan accept yang positif sahaja. Jadi bila kita accept, kita akan accept untuk discount 10% ataupun 15%. Okay, yang dua ni lah kita boleh accept. Okay, yang ketiga ni kita kena reject. Okay, this one is rejected because
Okay, the NPV is negative. Okay. Soalan yang keempat, apa ni, dia nak NPV ke? Swanson Industries has 4 potential projects. Initial cost 2 million. The capital budget for the year will only allow Swanson Industries to accept one of the 4 projects. Given the discount rates and future cash flows of each project, which project should they accept? Okay, project M, N, O, P. Okay, discount rate berbeza 6, 9, 15, 22. Jadi yang ni kita kena cari NPV juga. Okay, NPV untuk projek M, N, O dan juga P. Okay, so kena kira satu-satu lah. Okay, jadi sama juga kaedah dia kena kira satu-satu menggunakan interest rate yang diberikan. Okay, dia tak sama setiap satu tu. Jadi bila kita kira untuk projek M, okay, projek M, NPV dia positif juga. Bila kita buat calculation nanti kita dapat jawapan NPV positif. N juga dapat positif. O kita akan dapat positif juga. Okay, negatif. Sorry. Okay, projek O negatif. NPV dia negatif. Projek O. Projek P. Projek P negatif. Ke? Tak kira elok-elok. Okay, saya try tengok jawapan dia. Okay, kalau projek M semua 500,000 at 6%. So bila kita kira dapat positif. Okay, yang ni positif. Projek N. N 600,000 setiap tahun. Bila kita kira at 9%. Okay, calculation of project N, dia punya NPV dia positif juga. Okay, this one positif. Yang ni positif 164K. Yang ni 333K. Project O. Project O positif juga. Okay, positif juga iaitu 197K. Dan projek P, okay, projek P reject sebab dia minus 219K. Okay, figure tu, figure tak tepat lah, 164,000 lebih, 333 lebih, 197 lebih dan yang ni negatif 219,000 lebih. Jadi antara 4 projek ini, ada 3 yang kita boleh accept. Okay, 3 yang kita boleh accept. Tetapi which one? Sebab kita kena accept satu sahaja. Okay. Pengiraan tu kita boleh kira. Tapi decision tu kita kena critically decide which project antara M and O yang kita kena pilih. Rasanya nak ambil projek mana? Antara 3. P kita dah reject. Tak apa. Ya, antara 3 M and O, which one? N. Yang lain? Okey, sebulat suara cakap N.
Okey, sebab apa kita pilih projek N? Okey, di sini kita tengok projek N yang mempunyai pulangan ataupun net present value yang paling tinggi. Okay, projek N should should be accepted. Okay, ataupun kita jawab Swanson Industries should pick projek N. Because it gives the better NPV for the company. Okey, kalau kita tengok soalan yang seterusnya, itu soalan 5. Okey, ada tanya. Okey, macam mana projek M dapat 164? Okey, projek M 164,000 ni dia dapat bila kita buat pengiraan tadi. Okey. Saya kira projek M kejap ya. Alah. Okey, projek M. Okey, projek M saya 164 ni mungkin bukan 164 kot. Sebab saya kira at 5%. Kenapa saya kira pada 5%? Okey, jawapan untuk projek M saya dapat 164 kerana okey saya tengok balik saya punya pengiraan pada 5%, okey, bukan 6%. So jawapan ni okey mungkin bukan 164 lah, okey. So kira semula yang ni untuk projek M dengan kalau 6% berapa. Tapi 164 yang saya dapat ni sebab menggunakan 5% discount rate. Okay. Maybe jawapan ni saya tak tukar apa. Yang ni saya tukar, lepas tu yang dekat sini lain. Okay, soalan asal dia lain kot. Jawapan saya lain, lepas tu soalan ni dah ditukar. Okay, sorry ya. So yang projek M ni kalau 6% dia bukan 164. Yang saya dapat 164 ni disebabkan saya mengira projek M pada 5% discount rate. Jadi decide semulalah, okay, decide semula whether projek M, N ataupun O menggunakan kalau M 6%. Okay, yeah. Jadi noted yang tu kesilapan perubahan dekat jawapan yang saya berikan. Okay, untuk projek M. Okay, kemudian soalan yang kelima. What are the IRR of the 4 projects for Swanson Industries in problem above? Okay, hari tu kita kata untuk decide whether the project is acceptable ataupun not, kita akan mengambil kira payback period, NPV ataupun IRR. Jadi di sini what are the IRR of the 4 projects for Swanson Industry? Dalam soalan ni maknanya IRR berapa ataupun yang mana satu? Berapa required rate of return untuk Swanson Industry? Jadi kalau pengiraan IRR ataupun kita nak tahu IRR ni berapa, hari tu saya kata IRR ni dia kena try and error. Okay, try and error maknanya kita kena cari discount rate yang memberikan NPV kita sama dengan 0 kan.
So the process is quite iterative, maknanya kita kena buat banyak kali, kita kena buat berulang 3 kali nak tahu berapa dia punya discount rate. Tapi kalau kita guna calculator ke ataupun guna Excel ke, mungkin kita masukkan dalam table tu mungkin senang lagi lah. Jadi kena kira guna calculator sebenarnya. Kita tahu projek yang kita projek yang kita accept ni, M, N dan juga O, dia punya rate dia antara 5%, 6%, 9%, 15%. Semua ni diterima belaka. Semua diterima belaka. Jadi, kita kena test antara semua ni ataupun 5.5 ke ataupun 7 ke ataupun 8 ke 8 kat sini. 8 ke ataupun 7.5 ke ataupun 10 ke 11 ke yang boleh memberikan NPV dia close to zero. Jadi macam kalau guna pengiraan manual kita ni memang agak mustahil lah, bukan mustahil, macam malas lah kan nak kira. Jadi dia ni di-showkan guna calculator, scientific calculator. Jadi saya minta maaf macam tak boleh nak tunjukkan di situ sebab tak ada scientific calculator. Siapa boleh guess? Okey, ada yang cakap dalam 7% project M. Okey, mungkin betul yang projek M ni sebab kalau kita menggunakan 7% IRR bagi projek M, dia akan lebih close to zero. Okay. Yang ni saya kira 5% dia, kita dapat 164K. Maknanya kalau 6%, korang kira 6% mungkin akan dapat kecil sikit ataupun try untuk projek M 7%. Okay, dapat berapa? Yang ni pun sama, maknanya kalau kita guna 9%, dia dapat 333. Kalau kita tukar 9% kepada 8, kepada 7 ataupun kepada 10 ke, dia akan dapat jumlah yang lain pula. Jadi, kita akan pilih satu untuk projek yang memberikan NPV close to zero. Okay. Ada yang cakap 8%, and 7%, and 15%. Okay, maybe. Okay, so yang ni saya tak dapat berikan jawapan. Okay, kalau untuk projek M betul lah dalam 7%, tapi 7 pun 7 lebih dekat 8% juga saya rasa. Untuk projek N ni dalam 15, okay mungkin, maknanya dia kena lagi tinggi, baru nilai ni akan jadi rendah. Projek O dan 20%. Okay, projek O ni tinggi lagi, 20%.
Kalau projek P ni kita nak suruh dia acceptable, maknanya kita akan rendahkan lagi dia punya interest rate ni dalam 17-18% macam tu. Okay. Yang ni kalau guna calculator. Okay, so yang ni NPV IRR dan juga payback period. So next kita tengok pula untuk question dalam PERT dan juga CPM. Ataupun ada apa-apa nak tanya dulu sebelum kita proceed? Yang ni kalau kata dah buat, dah draw, dah draftkan lukisan, your draw, so boleh tengok semula. Dan kalau kata belum lagi buat tu, boleh keluarkan kertas untuk lukis diagram tu. Dah buat ke belum? Belum. Okey. Kita tengok soalan 2 dululah. Soalan 2. Okey, nota ada kat bawah ni. Okey, macam mana nak buat tu, ada step dia. List the activities and milestone. Okey, list the activities and milestone ni kita tak kita tak perlu listkan sebab dah dilistkan dalam soalan ni. Okey, dalam soalan ni dia dah listkan activity dan juga milestone. Milestone ni maknanya ni lah expected duration dia apa semua ni adalah milestone dia bila dia akan siap apa semua ni. Di dalam table yang diberikan ni dah ada. Okay, this is the activity and these are the milestones. Tapi dalam exam, pernah ada soalan exam yang kami buat, student diberikan case ataupun diberikan cerita, okay, dalam paragraf macam ni, okay, panjang cerita dia bla 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 untuk satu situation. So student have to list the activities. Okay, maknanya korang kena list sendiri activity dan juga dia punya milestone ataupun duration dia. Maknanya korang yang kena create table ni. Oh, pandai dia pujuk kita buat sama-sama ya. Okay. Maknanya korang diberikan cerita, korang diberikan situation, lepas tu korang kena identify activity, activity satu apa, activity kedua, okay, kena identify sendiri, lepas tu berapa masa yang diperlukan ni. Okay, korang kena create this table according to the situation given. Tapi soalan yang saya bagi contoh di sini, soalan 1 dengan soalan 2 ni, korang telah disummarikan dengan aktiviti dan juga milestone. Okay, maknanya satu tugas dah selamat lah. Okay, list the activity and milestone ni tak perlu buat. Tapi kalau kata pergi kerja nanti, okay, pergi kerja nanti korang kena handle program ataupun kena handle project. So yang ini korang kena decide sendirilah, kena buat sendiri aktiviti dan juga milestone, anggaran time completion untuk setiap aktiviti. Okay, determine the sequence of activities. Okay, determine the sequence of activities tu maksudnya maknanya ni, kalau untuk start aktiviti A ni perlukan predecessor dia apa. Untuk start
Aktiviti B, okey, apa sebelum tu kena siapkan apa dulu. Okey, untuk select equipment, okey, sebelum tu kena buat apa dulu. Okey, predecessor. Jadi determine the sequence of activities, task yang kedua. Task yang ketiga, build a network program diagram. So lepas kita complete aktiviti dengan predecessor tu ataupun sequence dia tu, barulah kita boleh bina network diagram seperti yang saya tunjukkan last week. Okay, network. So kalau network ni kena keluarlah dalam kepala kita tu, okay, yang daripada aktiviti A kepada anak panah dia, seterusnya aktiviti B, keluar lagi anak panah, arrow dia ke mana. Dan estimate activity durations, okay. Estimate activity durations, the PERT method use 3 duration estimate for activities which are optimistic, pessimistic, most likely, ataupun yang kita kata yang early start, late start, early finish dengan late finish. Okay. Bila dia nak start paling cepat, okay, paling lambat bila boleh start. Bila boleh siap paling cepat ataupun siap paling lambat. Okay, late start dengan late early start, early finish dengan late finish. By the help of 3 estimates, expected duration is calculated. Okay, so maknanya kita tahu estimation ni bila start cepat ke start lambat ni, so kita boleh calculate lah dia punya duration. Okay, dan yang terakhir sekali, determine the critical path. The critical path is the longest path of the network diagram. Forward and backward path calculation is required to determine the critical path. Okay, maknanya berdasarkan kepada network diagram kita tu nanti, so kita boleh determine the critical path. Okay, so kita tengok contoh yang kedua ni dulu. Okay, ada soalan tanya. Kalau soalan mention, so buat network diagram, maksudnya kita kena buat dua-dua CPM ke PERT. Okay, maknanya CPM dengan PERT ni, dua-dualah sebenarnya dia dah ada dalam satu network tu. Okay, CPM ataupun PERT, tapi kalau dia kata network diagram untuk determine critical path tu, maknanya di situ kita akan buat PERT diagram. Okay, PERT diagram secara automatik sebab kita akan listkan aktiviti dia di dalam note tu, dalam notes. Okay, tengok ya macam mana kita buat ni. Okay, saya kena tunjukkan dekat whiteboard. Okay, XYZ Power is upgrading its new power plant with new equipment and information systems. The project management plan is scheduled as follows. Okay, this is the activity and dia punya schedule dia, berapa hari diperlukan. Prepare a network diagram and determine the critical path and slack, if any. Okay, so prepare a network diagram and determine the critical path and slack. Okay, slack ni maknanya boleh tak kalau kita nak delay sehari dua, critical path ni maknanya path ataupun task yang paling lama, yang paling longest completion time dia. Okay, nanti dulu sekejap. Okay, ni yang ni. Mana pula? Okay, kita guna yang ni ya. Kita guna soalan
soalan yang kedua dulu. Tak keluar. B. Kenapa benda tu tak keluar? Okey. Sini. Okay, so untuk prepare diagram tu, kita akan start milestone kita dengan start. Okay, start. Okay, kita buat sama-sama kan? So, korang pun mesti tengah buat tu. Okay, jadi kita buat tak cantik lah. Okay, start zero. Okay, zero ni maknanya inilah aktiviti yang pertama, iaitu start milestone. Lepas tu daripada aktiviti zero, kita akan buat aktiviti yang kedua, iaitu aktiviti A dan aktiviti B. Okay, dia start daripada zero ni. Okay, maknanya kita pergi satu. Susah kat sini. Okay, satu aktiviti A dan satu lagi aktiviti B. Okay, A, aktiviti B. Okay, untuk buat aktiviti A, aktiviti B dan pengiraan critical path tu, diagram tu. So kita buat table ni lah, okay, kotak untuk dia. Tak cantiknya.
Okey, kotak ni macam ni. Untuk B juga. Aduh. Okay, kotak ni macam ni. Okay, mula-mula kita kita tuliskan duration dia. Expected duration untuk activity A. Okay, expected duration untuk activity A 15. Jadi kita tulis A 15. B site survey 9 hari. Jadi kita tuliskan untuk aktiviti B 9 hari. Okay, so mula-mula macam tu dulu. A dan juga B. Okay, aktiviti A, aktiviti B 15 hari untuk A, 9 hari untuk B. So, kita tengok di sini iaitu aktiviti A, predecessor dia iaitu dia daripada mana? Daripada sebelumnya kena completion of 0. Okay, completion of 0 maknanya A dan B ni arrow dia daripada 0 lah. Okay, so korang lukis cantik-cantik. Saya lukis tak cantik ni. Okay, A dan B daripada 0. Tulis nama aktiviti dan tulis duration. Lepas tu untuk aktiviti C, okay, aktiviti C pula dia daripada A. Okay. Daripada A ni dia ada aktiviti C. Okay, aktiviti C daripada A. Lepas tu kalau kita tengok lagi di sini, daripada A ni juga ada aktiviti F. Ada aktiviti I. Aduh, banyak ni. Okay, daripada A, daripada ada 3 aktiviti yang keluar daripada A. 1, 2, 3. Okay. Boleh tu. Buat macam ni dulu. Yang ni kita, that's why kadang-kadang tu kita draft dulu dekat tempat lain, bagi cantik dulu anak panah dia tu, baru kita lukis betul-betul lah. Untuk hantar, untuk submit tu kita lukis yang lain. Jadi ada 3 daripada A, predecessor ni kan, predecessor ni daripada A. Ada 3 aktiviti lain iaitu C, F dan juga I. Ni A. Okay, daripada A. Daripada B pula ada 2. So saya buat dululah dia punya anak panah tu supaya saya dapat agak ruang untuk melukis nanti. Okay, daripada B, aduh. Daripada B ada 2. Okey, untuk aktiviti daripada A tadi, okey, yang pertama kita ada I, F dan juga C. Okey, I, F dan juga C. Kalau saya buat sini C, F, I. Lepas tu daripada B ada D dan juga E. D dan juga E. Okey. Jadi ini aktiviti yang keluar daripada A, yang ni aktiviti yang keluar daripada B. Lepas tu baru saya lukis kotak ni. Aduh. Susah juga. That's why kalau kita guna software ataupun kita guna spreadsheet, lebih baguslah untuk lukis ni. Sebab apa kita buat kotak-kotak ni? Okey, kotak ni adalah untuk kita tulis duration dia dan juga bila dia boleh start, bila dia boleh habiskan. Okay. Okay.
Untuk D. Asal dia bulat je ni untuk kalau kita lukis notes dia ni, note dia tu bulat saja. Tapi kita buat petak ni sebab nak bagi kita senang tulis. E. Okay, lepas kita dah tulis aktiviti, kita tulis duration dia. Okay, duration untuk C 12, untuk F 12 juga, dan untuk I 12 juga. Okay, 12 hari belaka. Ini sama. Lepas tu untuk ni D dengan E 10 dan 29. Okay, D 10, F 29. Okay. Lepas tu kita tengok pula yang mana lagi kita tak buat. Okay, A, B, C, D, E, F dah ada. Okay, semua ni dah ada. Kosong dah ada, A dah ada, B dah ada, C dah ada, D ada, E ada, F ada, I dah ada. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, semua kita dah ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, G belum ada. G dia keluar daripada C. Okay, G dia keluar daripada C. Okay, daripada C pergi ke G. Okay, pergi G. Daripada C pergi ke G. This is G. G duration dia 37 hari. Okay, 37 hari. Okay, H pula daripada D. Okay, H daripada D. Daripada D keluar H. Okay, daripada D keluar H. H berapa hari? H 48 hari. Okay, 48 hari. Lepas tu H, G, H dah ada. Okay, sini G, H dah ada. J, J install the equipment. J perlu siap HGE. HGE. Okay, untuk lukis J, okay, kita ada satu lagi ni, J install the equipment. Perlu siap dia, siapkan dulu HGE. H, G dan juga E. Okay, maknanya okay, ni daripada E macam keluar satu lagi untuk di sini. J. J sebanyak 6 hari duration dia. Dan selepas J, K. K train the staff to run the system. Aktiviti yang terakhir kita ialah K, dia kena siapkan FJI. F, J, I.
Oh, maknanya daripada sini, dan juga F. Maknanya dia akan cross G punya arrow. Jadi tak cantik lah sebab dia akan jadi macam ni. Macam ni. Okay, dia jadi macam ni. That's why masa kita draft kita draftkan kita punya network ni, kita kena tengok dulu. Maknanya draft pertama kita tu kadang-kadang draft pertama ni dia tak dia tak boleh accept terus, kita kena modify sikit bagi dia lagi cantik. Sebab bila cross macam ni tak cantik lah kita punya diagram, ataupun nampak kita tak berapa prepare, kita tak systematic. So yang paling cantik saya rasa di sini sepatutnya C. Okay, C ni saya kena letak di bawah ni. Okay, saya tukar. Saya letakkan I di sini. Okay, I di atas, C di bawah. Yang tadi ni. C dia asal daripada A. Lepas tu F juga berasal daripada A dan juga I. Okay, berasal daripada A. Jadi G ni saya tak nak letak dia di sini, so saya ubah semula. Okay, saya akan ubah yang ni. Saya akan ubah supaya saya punya ni lebih elok. So saya akan buat C kepada G tadi. C kepada G. Saya ambil yang C dekat atas tu, saya letak dia di bawah. Dia akan jadi G di sini. Okay. Daripada C ni dia akan jadi G, betul tak? Okay. G, requirement dia C, 37 hari. Okay. So dia duduk kat bawah ni. Okay. So C pergi sini. Okay. C duduk situ. Lepas tu J ni, so dia akan requirement untuk J, HGE. HGE. So barulah saya punya arrow tu tak cross. Okay. So saya tuliskan dia straight. Okay, HGE. Untuk J, HGE. Okay, HGE. HGE. Okay, J. Lepas tu untuk K, okay, last kali untuk K, dia nak FJI. Okay, FJI. Okay, 3. FJI. So, saya tuliskan ini untuk K. Okay, 6. Okay, so jadi tak adalah arrow saya cross. Okay. Macam tu. Okay, sebab C tadi duduk kat atas, ada requirement G dulu. So itu jadi panjang sikit kat situ. Okay, HG. Boleh tak? So korang lukis lagi cantik lah daripada ni. So yang ni baru forward. Okay, forward punya ataupun draft kita untuk untuk yang network ni. Lepas tu barulah kita buat forward forward calculation, okay, untuk mengira untuk mencari critical path dia. Okay, jadi untuk A, start dia
daripada period 0 lah, maknanya dia tak require apa-apa. Dan bila dia punya finish dia, okay, yang ni 0. Sebenarnya saya dia start dengan 0 dan dia berakhir pada hari ke-15. Okay, B juga starting dia 0 sebab dia tak require apa-apa. Dan tempoh dia 9 hari, so kita akan siap dia pada hari ke-9. Manakala I akan bermula, okay, apabila A siap. Jadi A siap pada hari ke-15, I akan bermula hari ke-15. F juga akan bermula hari ke-15 dan C juga akan bermula hari ke-15. Tempoh 12 hari untuk I, so dia akan siap pada hari ke-27. Okay, ni 15, so 12 hari siap hari ke-27 juga. 15 hari, requirement 12 hari, so siap hari ke-27 juga. Okay, IFC ni ataupun CFI ni, dia kena sama je sebab requirement dia 12 hari belaka. Okay, untuk D hanya boleh start pada hari ke-9, memerlukan masa 10 hari, jadi hari ke-19 siap. Lepas tu E juga akan bermula pada hari ke-9 sebab dia nak kena tunggu B siap dulu. B siap hari ke-9, so dia akan start hari ke-9. 29 hari requirement, so jadi di sini 38 hari. Okay. Lepas tu bila nak buat yang seterusnya G dengan H, okay, G dengan H ni, G dia kena siap C dulu, okay, kena siap C, iaitu dia boleh start pada hari ke-27. Okay, H akan start pada hari ke-19. Okay, maknanya H ni walaupun dia berada sama dengan paras G, tapi dia start lebih awal, iaitu pada hari ke-19. Okay, di sini. Requirement 48 hari tapi dia lama. So dia akan siap pada hari ke-57. Dan yang ni 27 tambah 37, so dia akan jadi 64. Okay, 64. Untuk proceed kepada J, okay, J ni dia kena tunggu tiga aktiviti siap. J kena tunggu G, H dan juga F. So kita nak start J bila E dah siap. Okay, E siap hari ke-8 tapi tak boleh juga. H tak siap lagi, G tak siap lagi. So dia kena start J. Okay, yang ni bukan 57, 6. Okay, so dia 67. Okay, 67. 19 campur 48. 67. Jadi J ni dia akan siap, dia akan bermula hanya pada hari ke-67. Lambat juga. Okay, walaupun pada hari ke-8 ni E dah siap tapi dia boleh start install the equipment. J ni install equipment pada hari ke-67. Jadi 6 hari, perlukan 6 hari, so sini 73. Okay, 73 hari. Dan K ni nak siapkan, nak start K kena tengok I dan juga F. Okay, I dan juga F ni hari ke-27 pun dah siap dah. Okay, tetapi J tak siap lagi, so kena tunggu pada hari ke-73. Okay, memerlukan 6 hari, jadi kat sini 79. Okay, last kali 79. Okay, lepas kita buat forward calculation, lepas tu kita backward pula. Okay, kita backward. Kita isi pula kotak yang bawah ni. Okay, kotak yang bawah ni, so backwardkan dia. Dan K ni 79 tadi, 79. Tolak 6, dia akan jadi 73 balik.
Okey, J, okey, J pula 73 tolak 6, dia jadi 67. Lepas tu G, okey, G bila dia paling lambat boleh mulakan iaitu hari 67. Jadi di sini kita letak dia 67. Tolak 37 maknanya kat situ 30 hari. Dan ni 67 tolak 48 dia jadi 19. Lepas tu E. E ni, okey, E pula dia boleh paling cepat siap pada hari 67. Okay. Sebab apa sini 67? Okay, 67 sebab yang ni late finish. Okay, late finish ni maknanya E ni dia boleh siap paling lambat pada hari 67 sebab lepas dia buat kerja dia 29 hari ni, okay, dia ada masa untuk relax sampailah nak start J pula. Okay, nak start J. So, dia mempunyai slack time yang lama. Dia tolak dengan 29, so sini 30. Tak silap saya 38. D, okay, D perlukan 19, okay, ni tak boleh nak due sebab 19 ni dia nak start H pula. So, 9. C, okay, C dia akan mula start G. Okay, dia akan mula start G pada hari yang paling lambat. Okay, paling lambat 30. Jadi di sini dia ada 3 hari. Okay, 3 hari masa free. Lepas tu tolak ni dia jadi 18. F, okay, F dia siap nak tunggu start K je. Okay, lama masa yang dia ambil. Dia boleh relax sehingga hari ke-73. Okay, tolak 12. So, di sini berapa ni? 73 tolak 12, 61. Okay, 61. Di sini juga 73. Okay, sebab dia just tunggu hari ke-73 akan start aktiviti K. So, sini 61. Dan, okay, untuk A, bila paling lambat dia boleh siapkan? Paling last tarikh untuk dia siapkan aktiviti A ialah pada hari ke-18 sebabnya C akan bermula paling lambat hari ke-18. Jadi di sini antara tiga ni kita kena ambil yang 18 hari. Kita tolak 15 jadi hari yang ketiga. Dia paling lambat dia boleh start ialah pada hari ketiga. Manakala untuk B pula, ini kita tengok yang paling cepat di sini pada hari ke-9. So dia kena dah paling lambat dia siap, kena siap hari ke-9. Sebabnya D ni dia tak boleh nak tangguh dah. Okay, dan 0. Okay. Ini adalah pengiraan secara forward ataupun backward. Apa kegunaan dia? Okay, apa kegunaan forward dan juga backward calculation dalam kotak-kotak yang kita buat tu? Okay. Adakah kita main macam main zaman-zaman kecil dulu kan? Okay, isi-isi petak ataupun lompat-lompat dalam petak tu. Isi nombor. Okay, sebenarnya kita nak cari critical path. Okay, critical path iaitu laluan mana ataupun aktiviti mana yang paling kritikal, paling lama dan tidak boleh nak delay. Okay, tak boleh nak delay. Jadi, cuba decide. Nak tengok jawapan korang lah pula.
Okay, so sekarang ni soalan saya nak tanya ialah critical path belum ada jawapan. Luki dah. Okay, definition slack ataupun float ialah activity which the amount of time that a task can be delayed. Okay, maknanya amount of time that a task can be delayed without affecting the deadline of other tasks. Jawapan? H 67 hari. Okey, tadi betul. H tu 67 hari. E typo. E. Okey. So di sini kita mencari critical path dan juga slack ataupun float time. Jadi terpulanglah kalau kata korang nak cari critical path dulu ataupun slack ataupun float time terlebih dahulu. Jadi yang paling senang ataupun yang paling kita nampak di sini kalau critical path iaitu laluan ataupun activities, okay, the range of activities ataupun the arrangement of activity ataupun susunan aktiviti yang tidak mempunyai delay, yang tidak boleh mempunyai delay dan dia mempunyai tempoh yang panjang untuk di completion dia. Jadi di sini kalau kita tengok kita dah nampak dah. Okay, dekat A ni, A dia ada tempoh slack dia, iaitu dia sepatutnya paling lambat dia boleh siap dalam tempoh 18 hari, dia start dalam masa 15 hari, so dia ada slack time 3 hari. Maknanya di sini dia macam mempunyai banyak delay time.
Okay, dia boleh delay banyak, dia banyak float di sini. So, yang kita tengok untuk critical path ni, yang tidak mempunyai slack time yang banyak dan completion dia sangat strict ataupun restricted kepada completion of time before ataupun dia punya predecessor. Jadi nampak di sini B, okay, daripada aktiviti B memang tak boleh nak tangguh-tangguh. Lepas tu D, okay, D juga kena fixkan, dia fix dia punya amount of time. Lepas tu pergi kepada H, J dan juga K. Maknanya the most critical path here is laluan B, D, okay, ataupun kita buat B, D macam ni. Lepas tu H dan juga J. Lepas tu seterusnya kepada K. Okay, this is the most critical path. Okay, kalau B kepada E, dia ada lagi masa dekat E ni dia ada delay sikit. Okay, so critical path BD, H, J, K. Okay, dan slack time ataupun float pada aktiviti A. Okay, pada aktiviti A 3 hari. Okay, A 3 hari. Lepas tu aktiviti C ada juga. Okay, C, B tak ada. Okay, C ada 3 hari. Lepas tu F, lepas tu I, E. Okay, tu float lah. Tapi maknanya di sini yang kita tengok waktu untuk slack ni, untuk setiap aktiviti, identify by activity, okay, untuk A, untuk C, untuk E, okay, satu-satu berapa hari dia, ataupun kita kata slack time yang paling, kita kata paling minimum, okay, paling sikit, ialah 3 hari lah. Maknanya normally 3 hari. Okay, untuk hari yang banyak tu seperti aktiviti F ni, F ni kan, F ni, I, okay, I dan juga F, IFE, IFE ni, okay, dia mempunyai slack time sampai 29-28 hari tu, okay, disebabkan ia adalah task yang terakhir lah, maknanya sebelum pergi kepada task yang terakhir ni, task yang terakhir ni dia boleh relax banyak. So slack time yang paling kita tekankan di sini, kita hanya mempunyai 3 hari lah slack time yang normal, okay? Yang tak normal, bukan yang tak normal, kita kata yang terlalu panjang macam ni, aktiviti dia tu macam aktiviti yang relax sikit lah. Okay, slack time yang paling, bukan yang paling kritikal, kita slack time yang paling kita consider di sini sebab dia ada 3 aktiviti yang mempunyai 3 hari, 3 slack time, iaitu 3 hari ke dalam hari ya, betul tak? In days. Jadi 3 hari slack time untuk aktiviti-aktiviti yang biasa ni. Jadi tu boleh jawab dah tu. Saya rasa tak adalah susah sangat kan. Jadi untuk satu lagi soalan tu, soalan 1 tu, korang buatlah, korang siapkan. Nanti tunjukkan saja kalau nak suruh saya check jawapan ataupun boleh submit dekat Kelip, saya letak untuk submission nanti, saya letakkan di situ. Lepas tu kalau nak tanya ataupun nak tunjukkan dulu, boleh hantar dekat Telegram. Okay, jawapan untuk soalan satu lagi tu. Okay, untuk soalan question 1. Okay, untuk question 1 ni, kita lukis, kita buat benda yang sama juga, determine critical activities, select apa semua tu. Dan boleh submit dekat Kelip ataupun boleh boleh tunjukkan dekat Telegram jawapan dia. Okay, boleh kan? Jadi untuk hari ini, untuk minggu ini,
kita last dengan lukisan PERT and CPM ni untuk cari critical path. Kita juga mengira NPV payback period untuk capital budgeting. Okey, yang kita buat ni adalah untuk feasibility study, feasibility table ataupun feasibility dari segi masa dan dari segi bajet bagi disertakan dengan proposal dalam planning punya stage. So kena ingat, untuk memulakan sesuatu projek, untuk memulakan development of a certain system, we have to begin with the planning, which is the identification of who, what, why, when, semua soalan-soalan yang berkaitan dengan pelaksanaan projek. Sakit tegak. Sorry. Jadi next week kita akan masuk tajuk design. Okay, design untuk topik yang kedua kita. Jadi untuk planning ni nanti kalau kata kita nak buat latihan lagi, saya akan bagi selepas ni lah, maknanya untuk comprehensive, the more comprehensive question yang akan kita buat nanti. Okay, selepas kita masuk topik yang kedua, itu topik design. Okay, so kalau tak ada soalan, tak ada masalah, kita tangguhkan kelas kita sambung pada minggu depan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.